alamin wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah para ibu ayah, malam ni kita menyambung lagi pengajian kita. Kita mengguna pakai kitab Qasasul Anbiya, karangan Imam Ibn Kathir. Qasasul Anbiya ini adalah kisah para nabi, yang mana sebahagian daripada kitab induk yang disebut dengan nama kitab Bidayah wa Nihayah, kitab Ibn Kathir yang terkenal lah. Bidayah wa Nihayah ni antara kitab Ibn Kathir yang top selepas tafsir Ibn Kathir. Bidayah wa Nihayah means beginning and ending lah, permulaan dan perakhiran. Bidayah wa Nihayah. Menariklah kitab tu, kita nak kelaskan pun takut tak sempat pula, sebab dia terlalu besar. Dia cerita daripada permulaan alam semesta sampailah, saya ingat kurun ke-9 kot, kewafatan Ibn Katsir itu sendiri. Tapi tak apalah, kita fokus on Qasasul Anbiya ini. Setakat sekarang ini kita masih lagi sempat untuk cover satu malam satu rasul. Mungkin nanti bila kita sampai kepada rasul yang ulul azmi, macam Nabi Ibrahim, macam Nabi Musa, kisah mereka panjang. Nabi Yusuf, mungkin tak sempat kita cover satu malam satu rasul. Mungkin itu memerlukan kita cover 2 malam. So tak apalah, kita stay dalam range 1 bulan tu, sebab kita 1 bulan jumpa beberapa kali kan. So insyaAllah lah. Tapi untuk Nabi Soleh malam ni, saya ingat kita boleh cover habis lah 1 malam insyaAllah. Baik, kita mulakan. Kita telah membicarakan pada bulan sebelum ini berkenaan dengan kisah Nabi Allah Hud AS. Maka malam ni kita menyambung generasi yang datang sesudahnya. Saya baca. Kaum Samud adalah kaum yang datang setelah kaum Ad. Buat kaum Ad kita bincang bulan lepas. Kaum Samud juga menyembah berhala seperti mereka. Kemudian Allah mengutus seorang hamba dan rasulnya dari kalangan mereka sendiri, iaitu Saleh bin Abid bin Masih bin Ubaid bin Hajir bin Samud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Pokok dekat situ, bin Sam bin Nuh. Seperti mana kita telah pelajari dalam bab Nabi Nuh dulu, anak-anak Nabi Nuh yang bernama Sam, Ham dengan Yafis. Daripada Sam lahirlah Jurai Arab dan juga Yahudi, Bani Israel. Jadi betul lah kat sini, Iram bin Sam bin Nuh. Maka Nabi Saleh alaihissalam merupakan seorang Nabi yang berbangsa Arab. 4 orang Nabi bangsa Arab, iaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan Rasulullah SAW. Itu daripada hadis yang pernah ditanyakan oleh Abu Zar Al-Ghifari. Ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapakah Nabi dalam kalangan bangsa Arab?" Maka Nabi menyebut 4 orang nama Nabi itu. Tapi telah pun kita jelaskan sebelum ini, adapun Nabi Hud, Nabi Saleh ini adalah Arab yang original, Arab Aribah, Arab yang dulu kala punya Arab. Baik. Jadi kita berapa orang dah. Saya nak tunjuk satu video, tapi saya tak mau buka lagi lah, sebab baru 26 orang. Nanti kesian pula yang baru masuk kemudian kan. So saya lanjutkan dulu perbincangan ini. Saat lagi saya agak dalam 30 lebih, saya akan buka video tersebut. Saya nak share tentang peradaban kaum Samud ini. Okay, insyaAllah. Baik. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna min jibal buyutan aminin." Yang bermaksud, dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustai rasul-rasul, dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Kami Okey. Tetapi mereka selalu berpaling daripadanya, dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu dan didiami dengan aman. Ya, fa akhadhumus sayhatu musbihin, maka mereka dibinasakan oleh suara yang kuat yang menggegar di waktu pagi. As-sayhah min pekikkan, sayhah musbihin, waktu subuh. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka tidak ada yang dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Surah Al-Hijr ayat 80 sampai 84. Baik. Para ibu ayah, kaum Samud ialah satu kaum yang ciri-ciri dia lebih kurang kaum Ad, iaitu mereka ini sangat pandai dalam ilmu geometri. Mereka ini pandai ilmu pembinaan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada mereka ini kelebihan kekuatan fizikal yang ada pada mereka. Mereka boleh mengubah gunung menjadi kediaman, memahat gunung. Maksudnya bukannya dia tebuk, bukannya dia buat kediaman atas gunung, tetapi dia jadikan gunung itu kediaman. Maksudnya lebih dahsyat lah. Sekarang dengan zaman kita serba moden dan serba lengkap dengan equipment untuk construction ni,
Itu pun kita sekadar mampu buat rumah di atas bukit sahaja. Tetapi mereka zaman dahulu berjaya membukitkan rumah itu ataupun merumahkan bukit itu. Lebih dahsyat lah bagaimana mereka dapat memahat bukit-bukit. Baik. Allah sebut dalam Quran, kadzabat Samud bitagwaha. Samud telah mendustai Rasul kerana mereka itu tagha. Tagwaha tagha. Tagha ni bermaksud apa? Melampaui batas. Ada seorang yang lain juga Allah gunakan perkataan tagha, iaitu Fir'aun. Bila mana Allah kata kepada Nabi Musa, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun kerana sesungguhnya dia melampau. Jadi tagha ni bermaksud melampau. Baik, sambung. Idzin ba'asa ashqaha. Ketika bangkit seorang lelaki yang paling celaka dalam kalangan mereka. Siapa lelaki itu? Sekali kita akan ceritakan. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Ini ialah berkata Rasul mereka, iaitu Nabi Idris. Naqatallah. Ini adalah unta Allah dan tempat minum dia. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka mereka telah membunuh unta Allah itu, dan Allah telah datangkan azab kepada mereka. Wala yakhafu uqbaha. Dan Allah datangkan azab kepada mereka dalam keadaan Allah tak takut pun apa yang akan jadi, sebab Allah yang buat semua kan. Itu adalah saya punya thesis statement untuk whole story ni. Sekarang dah 31 orang, sikit lagi saya akan bukakan video. Baik. Maka tuan-tuan, kaum Samud ini tinggal di mana? Mereka tinggal dekat kawasan yang disebut dengan kawasan Al-Hijr. Surah Al-Quran, iaitu surah Al-Hijr itu sedikit sebanyak menceritakan tentang mereka. Perkampungan mereka sekarang, kalau hari ini kita rujuk sebagai Madain Saleh. Madain Saleh, Bandar Saleh, yang mana di situlah tak silap saya terdapat kawasan yang disebut dengan Al-Ula. Kalau dalam geografi moden hari ini, dia terletak dekat Arab Saudi. Dia tak silap saya, dia terletak lebih kurang dalam 400 kilometer daripada Madinah. Dia terletak berhampiran dengan Tabuk dan dah nak masuk ke sebahagian Jordan dah. Tapi tidaklah sebelah Jordan. Bermaksud kawasan yang di-cover oleh Tamadun Samud ini, daripada kawasan Al-Ula tu, iaitu 400 kilometer daripada Madinah tu, ataupun kawasan Tabuk, menghala ke Petra di Jordan. Iaitu itu coverage dia punya kawasan ketamadunan Samud. Mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa. Jadi golongan ini ialah golongan yang mahir dalam ilmu pertukangan dan pembuatan rumah, serta mereka ini mendiami masyarakat yang mendiami kehidupan yang subur di sudut ekonominya, di sudut perladangan dan pertaniannya, segala-galanya lah. Dan mereka ini diberikan kekuatan fizikal. Dan ketika mana mereka ini semakin lama semakin jauh daripada Allah. Dia ceritanya begini, bila mana kaum Ad telah terhapus, datang kaum Samud yang menggantikan mereka, mereka okey. Baik, sembah Allah dan sebagainya. Tapi lama kelamaan mereka makin hanyut berganti generasi demi generasi, dia akan hanyut, maka kembali menyembah berhala. Itu sifat manusia. Bila mana dia telah hanyut dengan segala kelebihan, kenikmatan yang ada pada dia, maka dia akan semakin lama semakin jauh meninggalkan Allah. Maka bila berganti-ganti generasi demi generasi, maka akhirnya mereka ini telah pun melupakan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyembah berhala. Maka Allah kali ini Allah datangkan Nabi Saleh. Allah sebut dalam Quran, wa ila Samud akhahum Saleh. Untuk kaum Samud, Allah datangkan lelaki yang dalam kalangan mereka sendiri, iaitu Nabi Saleh. Nabi Saleh ni adalah kaum Samud dalam kalangan mereka. Bahkan dalam tafsir menyebutkan Nabi Saleh AS ni seorang pemuda pada ketika itu yang mereka memang target akan jadi future leader for them. Akan jadi pemimpin mereka kelak. Jadi bila Nabi Saleh dapat risalah Rushda, dalam bahasa kita kata Rushda lah. Rushda tu Rashid, Rushda, Rashidah samalah. Iaitu mendapat petunjuk daripada Allah dan dilantik menjadi Rasul. Nabi Idris, Nabi Saleh AS datang kepada kaum yang mengajarkan kepada mereka tentang agar kembali kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lagi menyembah berhala. Tetapi mereka tak boleh terima apa yang diserukan oleh Nabi Idris AS tersebut. Bahkan mereka mula menyatakan mungkin Nabi Idris itu terkena sihir. Dalam Quran sebut musahharin. Sesungguhnya Idris ni boleh jadi dia terkena sihir. Bahkan mereka menawarkan kepada Nabi Saleh untuk nak rawat Nabi Saleh. Mereka menyangka Nabi Saleh duk bercakap benda merapu. Sedangkan Nabi Saleh hanya menyuruh mereka untuk kembali kepada Allah dan tinggalkan berhala. Dan mereka ini disebutkan dalam sirah, mereka kecewa dengan Nabi Saleh. Sebab Nabi Saleh ialah seorang yang mereka harapkan sebagai pemimpin pada masa hadapan. Tetapi bila Nabi Saleh datang dengan idea yang bertentangan dengan mereka,
maka mereka kecewa. Mulanya mereka menawarkan untuk mengubati Nabi Soleh, tapi yalah, akhirnya dengan kehujahan yang berlangsung lama, mereka tak boleh terima Nabi Soleh. Tak ada orang yang ikut Nabi Soleh peringkat awal tersebut. Baik, 36 orang. Saya nak buka video, nak bagi kita nampak gambaran tentang tentang penduduk kaum Nabi, kaum Samud ini, dia punya civilization dia macam mana. Okey. In the desert of Saudi Arabia, an archaeological treasure. These majestic tombs are often compared to the better-known site of Petra in Jordan. Unseat Petra, it could soon become an essential stop for history lovers, with the hope that this archaeological treasure will be preserved without being spoilt. Tinggalan ni masih ada sampai sekarang ni, masih di Madain Soleh. Kenapa video dia macam pening kepala? In the northeast of Okey, Saudi Arabia. Over 100 tombs are carved into rose rock in this desert. Ini maksud saya tadi, dia tukarkan bukit menjadi rumah dan binaan. These were professional architects. We can see that in the way they built their doors in the rocks, as well as the precision and organization in which they worked. We can sense that this was a very advanced civilization. Also known as Madain Salah, the site has long been hidden from tourists, and prior consent is required to visit Madain Salah and can now be obtained from the nearby town of El Ola instead of thousands of kilometers away in the capital Riyadh. French archaeologists, in partnership with their Saudi colleagues, are now carrying out excavations in an effort to preserve and better understand the site's ancient history. Dengan gambar dia, para ibu ayah tengok betapa tingginya tiang tu. Tu. Tu kawasan dalaman dia. Tu pintu masuk dia. Di antara yang terselamat lah daripada bencana tersebut. Baik, okey. Okey, kembali. Okey, baik. Okey, kita kembali. Okey, maka para ibu ayah dah nampak sedikit sebanyak gambaran. Saya ingat dalam ni pun ramai yang dah tengok dah benda ni. Cuma sekadar saya bagi sekali lagi kita tengok sebagai ulang kaji untuk kita dapat gambaran bagaimana kehebatan dan kekuatan dan kemampuan yang ada pada kaum Nabi Soleh ni, iaitu pun kaum Samud itu. Baik.
Okey, seterusnya bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kaum ini, menyampaikan seruan kepada mereka, ini menarik. Kena ingatlah kaum Samud ini adalah bangsa Arab kuno. Masih lagi jurai Arab lah. Baik. Apa berlaku adalah bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk menyembah Allah, ini yang berlaku. Para ahli tafsir menyebutkan bahawa pada satu hari kaum Samud berada di dekat satu kawasan tempat. Lalu Nabi SAW sekali lagi datang kepada mereka dan mengajak mereka untuk bertuhankan Allah dan menyembah Allah yang Esa. Menjelaskan, menasihati, mengingatkan dan menyeru mereka hanya beribadah kepada Allah. Lalu kata mereka kepada Nabi Idris, jikalau kamu dapat mengeluarkan dari batu besar ini sambil menunjuk ke arah satu batu besar, seekor unta kaza wa kaza, unta begini dan begini, mereka menyebutkan sifat-sifat unta yang dimasukkan itu. Baik. Maka kami akan menyembah. Okey. Okey. Tuan-tuan, dalam Qasasul Anbiya disebutkan satu hari Nabi Idris alaihissalam, Nabi Soleh, Nabi Soleh alaihissalam dakwah, sampaikan dakwah kepada mereka. Di satu kawasan tepi itu ada bukit, ada bukit berbatu tu. Maka mereka dengan bergurau lah, macam buat lawak lah, macam dalam keadaan yang orang kata apa, sinis, nak menjatuhkan Nabi Idris lah, mengatakan kepada Nabi Idris, Nabi Soleh, saya suka tersasul. Nabi Soleh mengatakan kepada Nabi Soleh, kalau engkau betul Rasul, kalau kau berjaya keluarkan daripada unta itu daripada bukit itu, bukit batu tu, satu ekor unta, maka kami akan percaya engkau Rasul dan kami akan sembah Allah. Dalam tafsir, kalau para ibu yang tengok, bahkan dalam kitab Qasasul Anbiya diceritakan, cuma saya tak baca teks semua, iaitu mereka ni seorang demi seorang menambah ciri itu. Mula-mula seorang kata, wahai Soleh, kalau engkau boleh keluarkan unta, kami akan ikut engkau. Oh gelak ramai kan. Lelaki kedua sambut. Oh kalau unta tak jadi. Kita nak unta tu besar. Oh semua gelak. Okey unta besar kan. Lepas tu orang ketiga pula sambut. Kalau besar saja tak cukup. Kita nak dia punya besar tu. Kalau dia minum dekat oasis kita, telaga sumur air kita ni, sekali dia minum habis. Oh gelak. Semua gelak. Kemudian seorang lagi pula cakap, tak cukup kalau macam tu. Kita nak kalau unta tu keluar nanti, dia keluar siap pregnant dah. Semua sambut dengan gelak kan. Then out of the laugh tu, gelak tu, Nabi Soleh serius, Nabi Soleh cakap, okay. Okay. Ciri-ciri yang mereka sebutkan semua, mereka anggap gurauan itu, dia macam doesn't make sense, tak boleh buat pun, mustahil. Tambah dengan ciri dengan unta tu besar, minum sumur akan habis, keluar tu dalam keadaan dah mengandung, semua tu kan. Nabi Soleh just reply, okay. If saya boleh doa kepada Allah untuk keluarkan, awak akan percaya? Mereka jadi terkesima. Alamak, dia serius pula kan? Then, okay, dia pun setuju. Maka Nabi Soleh alaihissalam berdoa kepada Allah. Dalam riwayat kata Nabi Soleh semayang 2 rakaat, kemudian doa kepada Allah, keluar daripada perut gunung atau bukit tersebut seekor unta yang sangat besar, dan keluar anak daripada situ. So, 2 unta. Satu unta yang sangat besar betina, dan keluar anak daripada unta tersebut. Itu adalah bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah nak tunjuk kepada mereka, this is what you ask for. Ini yang hampa minta. Saya nak tarik perhatian para ibu ayah. Ini sebahagian sikap orang kita, sebagai orang Arab lah, dan sebahagian sikap manusia, iaitu bila mana kita datang kepada mereka menawarkan kehujahan ilmiah, perdebatan ilmiah, tetapi mereka tak mau semua tu. Bila mana Nabi Saleh alaihissalam mengajak mereka untuk kenang semula sejarahnya bagaimana, di sudut keilmuan, di sudut kehujahan, bagaimana keesaan Allah, bagaimana patung tidak ada kuasa, la yanfa'uhum wa la yadurruhum, tidak ada kuasa nak bagi rezeki, tidak ada kuasa nak bagi bahaya. Mereka tak mau dengar semua tu. Just what they want adalah, apa yang mereka nak adalah, mereka nak tengok benda-benda yang miracle. Dalam bahasa kita cakap mencari adat, sariqal adat. Dia pun nak tengok yang tu. Apa bukti orang tu hebat? Boleh tak dia terbang? Oh, di kampung tu ada seorang wali. Oh, dia kan wali. Dia wali Allah. Dia boleh berjalan atas air tak? Dia nak tengok yang tu. Apa bukti orang tu wali Allah? Dia boleh tahu apa dalam hati kita. Dia tengok muka kita, dia tahu apa dalam hati kita.
Dia teka betul. Dia ni suka makan nasi. Yalah, orang Melayu memang semua makan nasi. Kan? Apa bukti dia tu kekasih Allah? Tahu tak, dia boleh meresap, dia boleh hilang, dia boleh terbang, dia boleh terapung atas air. Ini antara yang kita duk cari. Saya ingat sekarang pun masih ada lagi golongan yang begitu. Kriteria seseorang tu diiktiraf sebagai knowledgeable man, noble man, mulia, aulia Allah adalah orang yang dia boleh buat benda-benda yang miracle. Kalaulah wali itu diukur dengan boleh terbang, saya ingat burung lagi layak jadi wali. Kalau wali itu diukur dengan boleh terapung atas air, itik boleh jadi wali. Itu ialah kelebihan tambahan yang Allah berikan. Tetapi kewalian yang sebenar ialah kelebihan di sudut keilmuan. Itu kewalian yang sebenar. Di sudut betapa faqihnya, betapa fahamnya seseorang itu tentang mengenal Allah, tentang keterdekatan seseorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah telah mudahkan hati mereka dan jiwa mereka untuk faham benar tentang hakikat kewujudan Allah, dan mereka itu dapat memahamkan sebilangan besar umat tentang kewujudan dan keesaan Allah, dan keilmuan mereka yang sangat powerful. Itu ialah wali. Selebihnya Allah bagi, kita terima. Kalau Allah bagi additional, itu yang macam saya sebut tadi tu, memang kita tak nafikan khariqul adah, miracle memang berlaku. Kepada para rasul disebut sebagai mukjizat, kepada para orang awam disebut sebagai karamah. Kalau berlaku kepada sekumpulan masyarakat disebut sebagai maunah. Dulu ada al-maunah kan. Begitu berlaku. Kalau berlaku kepada rasul sebelum dia jadi rasul disebut sebagai irhas. Memang berlaku, tapi itu adalah bagi saya, bukan bagi saya sebagai ulama menyebut, bukan sebagai ramai ulama menyebutkan, itu ialah additional point. Iaitu kalau Allah bagi-bagilah, tapi itu bukanlah keutamaan yang kita buru. Bukan keutamaan dia. Kita ambil contohlah Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Imam Bukhari Imam Bukhari berjaya hafal ratusan ribu hadis lengkap dengan sanad dan matan. Satu hari Imam Bukhari pergi ke Baghdad. Saya cerita sikit. Imam Bukhari ni dia meninggal tahun 256 Hijrah. Dia selepas Imam Syafi'i dah. Imam Bukhari ni anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad anak murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari ni satu hari dia pergi ke Baghdad. Dia orang Naisabur. Satu hari dia pergi ke Baghdad. Masa dia pergi ke Baghdad tu nama dia dah glamour dah. Orang dah kenal dah. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ni orang dah kenal dah. Kehebatan hafalan dia, keilmuan dia tentang ilmu hadis ni orang dah tahu dah dekat dunia luar. So dia datang Baghdad. Baghdad ketika itu ialah kota keilmuan. Jadi bila dia datang Baghdad, dekat Baghdad ni ramai ulama. Baghdad kan kota metropolitan Abbasiyah, tempat berkumpulnya para ulama dan falsafah. Jadi bila Imam Bukhari sampai, the great scholars from other city datang ke Baghdad, kota keilmuan, maka ramai ulama yang dah berbaris untuk nak test power Imam Bukhari ni. Saya nak bagi contoh movie tapi mungkin tak ni lah. Ada satu movie tu, movie Ip Man, movie Kung Fu lah. Bagaimana suatu orang master Kung Fu tu dia nak buka training school Kung Fu dia dekat satu bandar dekat China tu. So dia kena berhadapan dengan 10 tok guru Kung Fu keliling tu. Dia kena lawan satu persatu dulu, baru dia layak untuk nak buka sekolah. Ibaratnya begitulah. Bila Imam Bukhari sampai nak mengajar di Baghdad, tok guru di Baghdad yang powerful ni 10 orang keliling Imam Bukhari dan test knowledge Imam Bukhari. Satu orang guru dia datangkan 10 hadis. Jadi 10 orang guru ada 100 hadis. Dan hadis tu pula, kena ingatlah zaman tu bukan ada buku macam kita ni. Hadis tu pula kan setiap hadis ada sanad, ada matan. Sanad ialah senarai nama, perawi, dan matan adalah teks hadis itu. Para tok guru ni akan campur aduk. Maksudnya nama kat sanad ini dia cabut, dia bubuh dekat hadis nombor 2. Nama lelaki dekat hadis nombor 3 dia cabut bubuh kat hadis nombor 9. Macam tu dia campur aduk. Dan bahkan matan itu pun dia tukar, dia corak carik kan. Ambil yang dekat matan hadis 1 letak kat hadis 2. Ambil kat lelaki 1 pergi kat lelaki 5. Kan ada 10 orang ulama tu. Tukar-tukar. Bahasa mudah saya dia perojokkan segala-galanya sampai rojok habis. Tetapi mereka pretend baca macam baca hadis betul. Dalam istilah hadis kita kata ini adalah ilmu hadis makhluk.
makhluk ni yang terlangkup. Sebab tu para ibu ayah kita makan nasi Arab, nasi maqlubah kan, nasi yang terlangkup, makhluk. Maka maka seorang ni seorang test. Okey, wahai Ismail, Muhammad bin Ismail, kalau kau betul-betul pandai, okey, kedengar hadis ni, dia baca. Ni hadis yang mereka telah corak-carikkan. Okey, do you familiar with this hadis? Maka Imam Bukhari cakap, no, saya tak tahu. La adri, saya tak tahu. Orang ramai keliling tu, para penonton kat barat tu terkejut. Kata pandai sangat Bukhari ni. Dia tak tahu. Lepas tu, bagi hadis nombor 2, saya tak tahu. Hadis nombor 3, saya tak tahu. Sampai hadis ke-10. Lepas tu, next person, orang kedua pula tanya. Sampai 100 hadis, tak tahu, tak tahu, tak tahu. Kemudian orang awam di keliling Baghdad tu merasakan, lah, indah kabar dari rupa. Kami sangkakan Bukhari ni betul-betul pandai, macam yang diheboh-hebohkan. Rupanya macam tak pandai pun, tak tahu pun. Hadis pun tak pernah dengar. Macam mana kata dia ni hebat sangat? Lepas tu baru Imam Bukhari tarik nafas. Okey, macam ni. Hadis yang pertama oleh lelaki pertama tadi, sanad itu tak betul. Sanad itu, lelaki yang dekat sanad itu duduk dekat hadis nombor 3 daripada lelaki nombor 6. Matan ini dekat hadis nombor 2 oleh lelaki nombor 4 ini, matan itu duduk dekat lelaki nombor 7 daripada hadis nombor 9. Dia betulkan satu balik. Bayangkan, dia betulkan sanad dan dia betulkan matan. Tanpa dia menulis apa-apa. Barulah seluruh Baghdad masa tu terkejut. Ambil. This is the person. Itu ialah wali. Maksudnya, dia punya ability untuk hafal semua itu. Allah mudahkan, terangkan hati dia untuk faham semua itu. Apalagi kalau bukan itu ialah kewalian. Tetapi hari ini kita meletakkan kewalian itu hanyalah pada benda-benda yang miracle. Itu malangnya nasib kita. Orang Arab juga begitu. Sebab itulah dalam tradisi kaum Nabi Soleh ni mereka minta yang tu. Instead of mereka minta kehujahan, nak fight hujah dengan Nabi Soleh, mereka minta nak tengok unta. Begitu juga sebahagian dalam kalangan kita lah. Nak test seseorang itu pandai betul, bolehkah dia itu membaca isi hati kita? Sedangkan dia bagaimana? Bolehkah dia itu berjalan atas air, meresap, hilang dan sebagainya? Sedangkan keilmuan mereka itu kita pandang sebelah mata. Baik. Berbeza dengan orang Yahudi. Saya minta maaf, bukan kita nak puji Yahudi. Tetapi perangai orang Yahudi, mereka sangat mengutamakan knowledge. Pada satu ketika bila orang Arab, zaman Rasulullah SAW dulu, bila Rasulullah bagi macam-macam hujah, bukti, proof, mereka tak mahu dengar, mereka tak faham bahasa, dan mereka pergi jumpa orang Yahudi kan, dalam hadis sebut. Maka dia bertanya orang Yahudi, macam mana kami nak test? Is it Muhammad ini the real prophet? Betulkah Muhammad ini Rasul yang betul? Ataupun bukan? Maka orang Yahudi cakap apa? Orang Yahudi tak kata, awak suruh Muhammad keluar unta daripada bukit. Tidak. Awak suruh Muhammad terbang. Tidak. Awak suruh Muhammad belah bulan. Itu bukan orang Yahudi minta atau orang Arab minta. Apa yang orang Yahudi minta? Ask him 3 questions. Tanya dia 3 soalan. First, about roh. Yang kedua, tentang Zulkarnain. Yang ketiga, tentang Al-Kahfi, pemuda Kahfi. Pokoknya adalah apa? They want proof. Mereka nak benda yang boleh diukur, measurable. Benda yang boleh diukur. Knowledge. So Nabi Muhammad SAW datangkan dengan hujah, wahyu yang telah Allah berikan lah. Yas'alunaka 'anil ruh tu sampai habis lah kan. Maka itu poinnya. Masyarakat yang memerlukan kepada data, memerlukan kepada benda-benda yang hujah, yang ilmiah, yang orang lain boleh nilai dan ukur. Sebab itu Islam ini dia ialah agama hujah. Dia bukan agama-agama yang bersifat miracle. Yes, miracle does happen, tetapi itu bukan kita punya ultimate point. Okay? Sebab itu para ibu ayah, mukjizat Rasulullah SAW lebih banyak diperlihatkan kepada sahabat berbanding kepada orang kufar, orang kafir. Cuba kita tengok sejarah. Air keluar daripada jari Nabi. Sahabat, tengok. Kemudian makan daging kambing. Berapa ratus orang makan cukup. Walaupun daging kambing sebiji kecil saja, cukup makan semua. Pokok boleh datang bercakap tegur Nabi. Semuanya, kebanyakannya, most of mukjizat Rasulullah dilihat oleh para sahabat. Bukan orang yang before dia convert to Islam. Bermaksud Nabi bukan promote benda itu untuk orang masuk Islam. Tetapi once you dah entered Islam, dah masuk Islam, dan itu berlaku. Mereka boleh melihat mukjizat Nabi. Bermaksud apa? Bukan Nabi perjuangkan mukjizat itu. Mukjizat itu berlaku kepada Rasulullah. Tetapi bukan itu yang Nabi nak tunjuk sangat. Sebab itu, when it's come to orang kufar, berdialog,
berhujah. Yes, ada juga mukjizat berlaku satu dua, bukan maksud saya tidak berlaku langsung, tetapi dia bukan keutamaannya. Once you dah masuk Islam, yes, dapat tengok banyak mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sifat sebahagian daripada kita yang Allah nak kita ambil pengajaran. Jadi kaum Nabi Soleh ni mereka minta nak tengok unta. Minta lah benda lain, tetapi dia nak miracle. Then unta tu keluar exactly macam mana yang dia pun minta. Nah, sebiji gemuk besar. Kemudian unta tu keluar berjalan pergi dekat sumur tu, minum sekali hirup habis. Kena tunggu pula mata air tu keluar sikit. Takes a day to full balik kan. Kan sumur oasis tu kan. Then dia pun complain pula. Menyusahkan kita unta ni, dia minum habis kita punya bekalan air untuk hari ini. Dak. Sifat itu awak yang minta. Sebab tu kadang-kadang para ibu ayah, apa yang telah menimpa kita kadang-kadang hari ini, kita yang minta. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Kadang-kadang sesuatu benda yang menimpa kita itu memang daripada Allah. Yang baik itu datang daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan yang buruk itu datang daripada kita sebenarnya. Kadang-kadang kita, tindakan kita itu kadang-kadang seolah-olah macam kita meminta. Sensitif sikit, saya minta maaf. Tapi kadang-kadang bila kita sakit misalnya kan, kadang-kadang ada sebahagian sakit kita itu yang kadang-kadang cara hidup kita menyebabkan kita jadi begitu. Walaupun tak semualah, kita tak nafikan. Ada yang orang tu dia dah jaga kesihatan, still sakit, kita tak nafikan. Tapi di sudut sainsnya, di sudut sunnatullahnya itu, secara umumnya itu, apa yang kita makan, the way kita punya gaya hidup menyebabkan kadang-kadang akan berlaku kesakitan. Dan seolah-olah macam kita minta benda tu. Begitulah yang berlaku kepada kaum Nabi Saleh ni. Dia pun yang minta satu-satu ciri itu, dan satu-satu itu Allah tunaikan. Baik. Bila keluar unta tu apa berlaku? Kata Nabi Saleh alaihissalam, hadhihi naqatullah, hadhihi naqah. Ataupun naqatullah. Ini adalah unta Allah. Unta Allah bermaksud apa? Ini adalah lafaz idhafi, iaitu lafaz sandaran. Bukan bermaksud unta-unta lain bukan Allah cipta. Semua unta, semua makhluk Allah yang cipta. Cuma itu sebagai satu perlambangan yang unta ini special case. You ask for this unta. So ini naqatallah sebagai tanda. Sebagai tanda. Awak minta ini dan Allah keluarkan ini out of nothing. Unta ni bukan lahir daripada mak bapak dia. Dia keluar daripada celahan gunung yang dia tidak ada mak bapak. Tiba-tiba dia pula mengandung tanpa suami. You ask for this karakteristik, dan Allah tunjukkan naqatallah, ini unta Allah. Sebagai tanda. Tanda apa? Tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Lihat. Kan? Macam Baitullah lah. Ada beberapa lafaz idhafi itu, sebab lafaz sandaran itu menunjukkan kebesaran dan kemuliaan sebuah tempat ataupun sesuatu itu. Itu sandaran itu sebagai lafaz sandaran, lafaz idhafi. Baik. Maka bila keluar unta itu, Nabi Saleh alaihissalam buat syarat. Nabi Saleh kata kepada mereka, ini yang you ask for, then unta ni will live with us lah. Akan dia nak keluar masuk balik kan. So dia keluar, so dia akan stay dengan kita. So laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. So kita buat jadual lah. Hari ini dia minum, akan habis satu sumur tu. Dan sumur tu mata air akan keluarkan air, tapi sedikit demi sedikit. So esok dia akan penuh balik, esok awak minum. Seluruh kampung akan minum esok. Lusa seluruh kampung tak boleh minum. Unta tu sekok akan minum habis. Tulat awak pula minum. Bagi hari macam tu. Why? You ask for this. Awak yang nak. Tetapi baiknya Allah. Okay, kita bagi contoh lah. Let's say Isnin unta minum. Selasa kaum Samud minum. Rabu unta minum. So hari Rabu kaum Samud tak boleh minum. Tetapi kata Nabi Idris, awak tak boleh minum air sumur. Betul. Tapi hari Rabu tu awak boleh minum susu dia. Dan susu dia cukup untuk mengenyangkan seluruh penduduk Samud. Bayangkan unta tu besar macam mana. Dan keberkatan yang ada pada unta itu, dia macam ayat Zam-Zam lah. Dia boleh bekalkan seluruhnya cukup. So dia pun tak rugi apa-apa tau kalau nak ikut. Awak nak rugi apa? Hari Isnin awak minum air kosong, hari Selasa awak minum susu. Fresh lagi, tak perlu bancuh. Hari Rabu minum air kosong, hari Khamis minum susu. So you got nothing to lose. Awak tak rugi apa pun sebenarnya. Tetapi perangai orang kaum Samud ni, dia rasa macam telah tergugat. Dia rasa macam menyusahkan kita unta ni. Disebabkan dia lalu, dia minum habis air kita. Sedangkan
Allah tak akan uji, melainkan Allah tahu ujian itu kita mampu tanggung. Walaupun tak boleh minum satu hari, awak still boleh minum susu, jauh lebih sedap lah. Dan berkhasiat. Bahkan susu datang daripada tubuh badan yang naqatallah, yang Allah takdirkan sebagai tanda daripada Allah. Macam air Zam-Zam lah kan. Khasiat yang ada pada air Zam-Zam tu. Bukan bermaksud air lain tidak berkhasiat, air bumi yang lain, tapi air Zam-Zam dia special, dia barakah. Sama macam air yang keluar daripada susu unta ini, barakah. Barakah maknanya apa? Ziyadatul khair, baik, tetapi bertambah lagi baik dia, bonus. Added value itu barakah. Ha? Air-air yang lain baik, air mineral banyak baik, semua baik daripada Allah, tapi air Zam-Zam ni more. Macam tu, better. Sama macam susu. Susu unta itu special, lebih berkhasiat, tetapi dia pun tak boleh terima. Dalam Qasasul Anbiya disebutkan kenapa mereka tak boleh terima? Sebab unta itu menjadi ayat, menjadi tanda. Tanda apa? Dengan keberadaan unta itu, the story spread. Cerita ni tersebar dalam kalangan penduduk Samud, kota Al-Hijr ini. Apa? Ini unta yang diorang minta baru ni tu. The list of the characteristic of unta tu, dan Nabi Saleh doa dekat dia punya Tuhan, dan jadi sebiji. Orang dah mula untuk percaya dan mengimani Allah. Dah ada seorang demi seorang yang beriman kepada Allah dan mengikut Nabi Saleh. Itu kata ayat tanda daripada Allah. Jadi dengan keberadaan unta itu di situ menyebabkan mereka ni tak boleh terima. Mereka rasa macam, kalau biar selagi unta ini ada di sini, orang akan terus ikut Soleh. Dan penduduk-penduduk lain yang sampai di sini, sebab kawasan Al-Hijr itu ialah kawasan laluan perdagangan juga. Sebab tu mereka ni kaya. Sebab orang akan lalu lalang dekat kota mereka dan akan bayar cukai. Dan akan singgah dekat mereka punya Airbnb dengan homestay mereka. So mereka ni kaya. Jadi orang yang seorang demi seorang akan main dulu, akan sembah Tuhan-Tuhan yang mereka pahat dan cipta. So mereka akan charge for sembahan itu. You nak sembah berapa kali, kita akan charge. Nanti bila semua orang dah ikut Nabi Saleh, tak perlu lagi sembah berhala, habislah bisnes dia orang, bisnes mereka. Maka itu semua bermain dengan fikiran mereka. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang ni? Selagi unta itu di situ, selagi itu kita akan rugi hari demi hari. Selagi unta tu tak buat apa-apa pun. Punyanya hina bangsa Samud ini sampai tahap bila mana seruan Nabi pun mereka dah tak mau dengar, Allah hantar unta yang tak mampu bercakap. Orang akan tengok unta itu dan sembah Allah kembali kepada Nabi Saleh alaihi salam. Tapi tak ramai lah. Seorang. Tapi mereka makin risau. Jadi apa perlu mereka buat? Dan mereka decide, kita perlu bunuh unta ini. Oh, tuan-tuan. Pasal itu Allah sebut. Mereka ini bangsa yang jahat. Jahat. Nabi Saleh AS dah pesan awal dah. Dalam Quran Allah rakamkan. Kata Nabi Saleh, wala tamusuha bisu. Biarkan unta ini berjalan. Dia nak buat apa pun dia buat. Dia tak buat apa pun. Dia cuma just layan anak dia. Dia minum air sumur. Dia rehat. Itu saja. Orang lalu lalang akan nampak dia. Sebagai proven. Living proof. Kan? Orang akan nampak tu. Cuma akan ada orang sembah Allah. Ada orang ikut Nabi Saleh. Ada orang yang tak boleh percaya. Itu je. So awak tak perlu buat apa-apa. Kata Nabi Saleh, la tamusuha bisu. Jangan sentuh dia dengan niat jahat. Ibu ayah kena ingat lah. First, mereka dah langgak dah janji mereka. Sebab bila Nabi Saleh cakap, kalau aku berjaya doa dan unta tu boleh keluar, awak akan ikut aku tak? Yes. Betul tak? Kami akan ikut. Tapi bila unta tu keluar, mereka tak ikut. Itu first dah. Mereka dah langgak. Mereka dah langgak dah itu. Then, Nabi Saleh kata lagi, la tamusuha bisu. Jangan kamu sentuh dia dengan niat jahat. Sentuh nak belai okey, tapi sentuh dengan tujuan jahat, jangan. Sebab ini unta Allah. Okay? Fayakhuzakum azabu yaumin azim. Kamu akan kena azab. Jangan sentuh dia dengan niat tak elok. Kamu akan kena azab. Mereka tak peduli. Bila hari demi hari berlalu, seorang demi seorang masuk Islam, then mereka bermesyuarat sesama mereka, what we need to do, we need to kill that camel. Kita kena bunuh unta itu. Tapi siapa yang nak pergi bunuh? Siapa yang berani nak pergi sentuh unta tu? Walaupun mereka yakin mereka itu kuat, power, tetapi siapa berani nak pergi sentuh unta tu? Sebab mereka tengok before their eyes, depan mata mereka sendiri, unta tu keluar daripada gunung, daripada bukit. Dia bukan melalui proses yang biologi biasa. Dia keluar daripada bukit. Miracle.
So must be something lah. Kalau kita hari ni kita kata mungkin ada apa radiasi ke apa benda, kita takut lah kan benda-benda yang miracle tu kan. Siapa yang berani nak pergi sentuh untuk tu? Yes, kita nak bunuh dia, tapi siapa yang berani dekat dengan dia? Kita dah tengok depan mata kita bagaimana keajaiban itu berlaku. Dia siapa yang 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 willing to take the risk untuk bunuh untuk tu? So berlangsunglah meeting demi meeting demi meeting. Para ibu ayah, saya minta maaf lah. Ini macam, tapi tak sensitif kot. Okey je, tak sensitif. Saya aja overthinking. Ini yang berlaku. Bagaimana mereka nak bunuh dia? Baik. Ada dua orang wanita. Tak sensitif kot noh. Dah memang sejarah kata wanita kan. Ada dua orang wanita. Seorang wanita bernama Syaduk binti Al-Mihya bin Zuhair bin Mukhtar. Tak apalah. Nama dia Syaduk. Syaduk. Apa kepelik namanya Ustaz? Ya, zaman dulu kan, zaman kuno. Perempuan, namanya Syaduk. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir ataupun tafsir Tabari, Syaduk ni seorang wanita muda yang sangat cantik. Sangat cantik. So dia memang tak suka kat Nabi Soleh. Dia benci. Pasal adalah dia over lah kan. Dia seorang wanita yang kaya, cantik, terhormat dan pernah dinikahi. Dan terhormat. Suami dia ni orang kaya. Kemudian bila unta tu keluar, suami dia itu tersentuh dengan hidayah, maka suami dia masuk Islam. Ikut Nabi Soleh lah. Bila suami dia masuk Islam, dia tak boleh terima benda tu. Lalu dia menceraikan suami dia. Saya tak tahu lah dalam tulis dia menceraikan lelaki itu. Mungkin syariat zaman itu kot. Mungkin power of talak tu berada pada tangan wanita. Saya tak tahu lah. Either dia typo ataupun memang zaman itu perempuan menceraikan suami. Syariat zaman dulu. Okay. Maka setelah suaminya masuk Islam, dia menceraikan suami dia. Jadi dia berdendam dengan Nabi Soleh, dengan unta tu. Maka dia menggunakan kekayaan dia sebagai seorang janda kaya ni, cantik muda ni. Maka dia buat offer kepada pemuda-pemuda kat kota Hijr tu, siapa yang boleh bunuh unta Soleh itu, aku akan kahwin dengan dia mahar free. Dan aku akan tanggung dia. Aku akan bagi allowance dekat dia lagi. Dia buat offer macam tu. Siapa nama perempuan ni? Saduk. Perempuan kedua, nama dia Unaizah binti Runaim bin Majlas. Gelaran dia Ummu Ushman. Seorang wanita tua yang kafir, yang ada 4 orang puteri yang cantik dan kaya raya. Ni tadi wanita muda, ni wanita tua. Apa nama wanita ni? Unaizah. Dia pula offer, dia kata siapa-siapa yang boleh bunuh unta itu, pilihlah. Mana-mana anak aku 4 orang ni, kahwin aku bagi free dan dapat elang lagi. Jadi ringkas cerita, yang kahwin dengan anak Unaizah tu nama dia Qidar bin Salif. Qidar bin Salif, tak apalah, tak hafal pun tak apalah. Qidar bin Salif. Yang kahwin dengan Syaduk itu namanya Al-Hubab. Al-Hubab. Okay. Jadi mereka dua ni, Masdak dengan Qidar. Jadi Masdak dengan Qidar ni dua orang, Masdak dan Qidar berbincang. So kita nak dapat anak, seorang nak dapat nak jadi menantu nenek kaya, seorang nak jadi suami kepada janda kaya. So mereka berbincang sebab dua ni yang paling berani lah, Qidar dengan Masdak ni. Dibantu oleh 7 orang yang lain, pemuda lain yang just backup kat belakang. So 9 orang, total 9 orang. Mereka pun bergerak pergi cari unta tersebut. Tak perlu cari pun, unta tu memang besar. Dalam sirah katakan unta tu sangat besar. Okay. Tidaklah terlalu besar macam gergasi, tetapi dia besar daripada unta yang lain lah. Sebab atas kapasiti dia boleh bagi minum sampai seluruh penduduk kota Hijr. Sekali dia seduh air sampai habis kering. So bermaksud dia satu signal yang dia besar lah. Dia besar. Dan itu juga menjadi ayat, menjadi tanda menyebabkan orang bila tengok tu orang boleh terima Islam lah kan. Jadi para ulama sirah mengatakan saiz unta tu sendiri pun memang besar. Cuma sejauh mana besarnya kita tak tahulah. Tapi dia besar. Baik. Tapi unta tu tak bahaya. Dia tak kejap orang apa pun. Dia sekadar buat kerja dia saja. Baik. Apa berlaku? Okay. Jadi mereka pun memasang perangkap. Apa mereka buat? Okay. Mereka menyusun strategi dengan beberapa orang kabilah yang lain, sedangkan penduduk Al-Hijr yang lain yang tak mau terlibat, yang takut, mereka tak pergi report kat Nabi Soleh pun. Mereka macam bekerjasama lah, sepakat-pakat. Walaupun yang penduduk lain tak bunuh, tetapi mereka ni macam bekerjasama. Tolong pakat, tolong bantu, senyapkan benda ni, tak bagi Nabi Soleh tahu. Okay, apa berlaku?
Mereka berangkat pergi kepada unta betina yang baru kembali daripada sumber air. Qidar bersembunyi di sebalik bongkah batu yang menjadi laluan unta tersebut. Dia macam lereng bukit yang ada laluan sempit tu. Jadi masa unta tu lalu tengah-tengah tu, Qidar duduk kat atas. Apa berlaku? Ketika unta itu berjalan melalui tempat lereng itu di bawah Masdak itu, Masdak lelaki yang duduk kat atas bukit tu, maka dia terus melemparkan, dia mau terus memanah anak panah tersebut kena tulang betih unta tu. Dia panah kena betih unta. Unta tu jatuh. Bila unta tu jatuh, Masdak ni jadi panik. Alamak, apa yang aku buat ni? Dia main takut lah. Bukan semua orang berani. Kita jangan main dengan Allah tu saja kan. Kita boleh cakap, jangan cakap besar lah dengan Allah ni. Jangan cakap besar. Allah boleh campakkan anytime kepada kita. Ya. Jadi bila Masdak panah tu, kena unta tu macam, oh bunyi macam tu kan. Saya tak tahu bunyi macam mana kan. Tapi dia bunyi lah. Terus Masdak tu jadi macam unconscious. Alamak, apa yang aku dah buat ni? Kan? Masa dia takut tu, dia hampir macam nak terlepas panah dia tau. Dia macam hampir nak, alamak, aku dah silap ni. Tetapi, dengar nah, bila dia tengah terkapai-kapai macam tu, Unaizah ni, makcik tua tadi ni, dia tengok, alamak, bakal menentu ni apa. Dia sengap pula dah. Loading pula dah. Maka Unaizah ni terus panggil anak perempuan yang paling cantik tu keluar. Okay, pergi memperlihatkan diri dia di depan Qidar. Apa punya mak ni? Unaizah ni. Dia keluar panggil anak dia yang comel sekali. Tu abang Qidar kau tu tengah unconscious. Dia takut tu. Maka keluarlah anak Unaizah ni bergelek-gelek lah kot, saya tak tahulah. Dan dia sebut memperlihatkan diri dia. Barulah Qidar ni jadi semangat balik. Dalam cerita apa sebut memang perempuan macam itulah ujian bagi lelaki kan. Dia sumber semangat jugalah kan. Maka dia pun tengok markah mai orang Penang cakap markah mai. Markah tengok. Dia semangat balik, terus dia panah kali kedua. Okey. Kemudian Qidar pula menghujam pedang dengan kuat ke arah unta tersebut sehingga urat kaki unta itu terputus, lalu dia tersungkur ke tanah. Kemudian mereka beramai-ramai sabu dan cincang-cincang potong-potong unta tu sampai dia mati. Saya pernah jumpa dalam riwayat yang lain, tapi dalam ni saya tak jumpa tadi. Iaitu mereka siap lapah daging unta tu dan bahagi-bahagi. Buat faraid pula. Tapi dalam ni saya tak jumpa. Tapi saya pernah jumpa dalam kitab yang lain. Saya cari tadi saya tak jumpa. Saya takut nak sebut sumber. Tapi mereka telah potong daging unta tu dan siap bedak-bedak lagi. Bagi semua penduduk Al-Hijr makan. Nak biar kena ramai-ramai. Okay. Setelah mereka sembelih unta itu, okay, anak unta tadi tu, anak unta kan unta ada anak. Anak tu tengok depan mata dia, mak dia kena sembelih ramai-ramai. Maka anak itu lari ke puncak gunung dan menjerit 3 kali. Abdul Razak meriwayatkan daripada Muammar, daripada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, Imam besar yang wafat pada tahun 100 Hijrah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, anak unta tu berdoa, aina ummi, mana ibuku, mana ibuku, mana ibuku, dalam bahasa unta atau bahasa apa, wallahu taala alam lah. Mungkin bahasa Arab, mukjizat yang karamah ataupun benda yang mencari adat yang Allah tunjukkan. Anak unta tu menjerit 3 kali, kemudian dia masuk ke dalam batu dan hilang. Sebelum kisah batu belah batu bertangkup, kisah ni berlaku dulu. Unta tu masuk dalam batu tu dan hilang. Dan para ibu ayah, sebahagian pendapat, tapi tak masyhur pendapat ni, mengatakan dabbatul ardi, binatang tanah yang akan keluar di akhir zaman nanti itu ialah anak unta ini. Tapi pendapat tu tak kuat lah. Saya sendiri secara peribadi tak kuat. Sebab perkataan dabbah itu sendiri bermaksud binatang yang melata. Yang melata. Sedangkan unta ni dia bukan kategori dabbah, dia kategori al-an'am. Tapi tak apalah. Tak boleh juga dabbah tu dikategorikan sebagai hidupan, boleh juga. Kita bukan nak lawan ulama, tapi lebih ramai ulama yang mengatakan bukan. Sebab dabbatul ardi is something else, binatang yang lain pula. Yang kita tak tahu binatang apa. Yang akan keluar di akhir zaman sebelum kiamat. Pasca Nabi Isa AS. Nabi Isa dah wafat dah, Nabi Isa dah turun, dah dakwah, orang dah ramai-ramai masuk Islam. Kemudian Nabi Isa pun wafat, dimakamkan di sebelah Rasulullah. Lepas tu orang kembali jadi jahat balik. Lepas pada tu barulah dabbatul ardi keluar. Lepas tu barulah matahari terbit daripada barat. Contoh yang sangat panjang. Tapi ala kulli hal, poin dia adalah anak unta itu masuk ke dalam batu dan dia hilang dalam batu itu.
Jadi mereka 9 orang ni daripada bahagi daging tu. Dan apa berlaku? Mereka pergi ke rumah Nabi Soleh. Mereka dah lupa diri lah. Dah markah keluar menari depan mereka tadi tu kan. Anak Unaizah ni kan. Maka dia pergi ke rumah Nabi Soleh. Dan mengatakan, wahai Soleh, kami telah bunuh unta itu. Kami dah bunuh unta tu. So, kami 9 orang ni, kami dah bunuh unta tu. Daging tu kami satu kampung dah makan. Ha? What do you want to say? Hang nak kata apa sekarang? Yang hang kata unta Allah kuat sangat tu, kami bunuh dia. Allah tak tolong pun. Ni. Israel sekarang ni. Dia sangka dia boleh bunuh Palestin sesuka hati dia. Dia sangka Allah tak buat apa-apa. Jangan main-main dengan Allah. Azab mereka akan sampai. Wallahi azab mereka akan sampai. Tunggu dan lihat. Ya? Jadi mereka sangka yang kata unta Allah yang powerful sangat. Kami bunuh dia, kami sembelih dia. Kami siap makan daging dia. Tak ada apa berlaku pun. Bring it on. Dia cakap kat Nabi Saleh. Speaking tu. Ya? Kalau betul, apa berlaku? Tak ada apa pun. Okay. Tuan-tuan tahu apa Nabi Saleh jawab? Ayat ini, bila saya baca, saya geling. Bukan geling tak geling kagum. Dengan power of psychology. Malam ni psikologi kita belajar tau dalam ni, malam ni. Malam ni kita banyak belajar psikologi. Tengok Nabi Saleh sendiri dah psycho dia dah. Nabi Saleh cakap apa? Fa'aqaruha, mereka telah bunuh dia. Okey. Dan di tepi rumah Nabi Saleh bercakap, wahai Saleh, kami telah bunuh unta Allah kamu tu. So bring in on. Berumah kat kami. Apa yang kami nak dapat ni? Kami dah bunuh dah. Okey. Simple reply oleh Nabi Saleh. Tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Zalika wa'dun ghairu makzub. Nabi Saleh kata, oh, kamu dah bunuh. Okey. Pergilah bergembira dalam rumah kamu 3 hari. Psycho, reverse psychology. Balik rumah, bergembiralah puas-puas kat rumah for 3 days. Kemudian akan sampai janji Allah, wa'dun ghairu makzubin. Wa'dun, janji ghairu makzub, yang Allah takkan dusta. You go back to your home, balik rumah kamu, buatlah apa pun, bergembiralah. Apa dah bunuh unta Allah, balik rumah bergembiralah for 3 days. Then you will know, satu wa'dun, satu janji ghairu makzub, dari maha mulia Allah yang tak pernah berdusta. Allah dah sebut dah tadi tu. Nabi Saleh dia peringat dah tadi. La tamassuha bisu, jika kamu sentuh, fayakhudzakum azabun azim, kamu akan kena azab yang teruk. Dia pun bersentuh juga. Tak apa. Yes, you langgar sekali lagi. First you dah langgar dah, you janji nak beriman, you tak beriman. Then aku dah pesan, jangan sentuh, kamu sentuh. Tak apa. Awak dah langgar banyak dah ni. Okey? Satu demi satu awak dah langgar dah. Ni Israel juga dengar ni. Bukan Israel, maksudnya orang Israel ni beginilah. Apa sangka apa terlepas? Satu hangpa lengat, okey, dua hangpa lengat, okey. Tunggu, akan sampai. Akan sampai. Jadi kaum Samud ni dia langgar, lepas. Then Nabi SAW cakap, okey, for 3 days, bilah bergembira, dan akan datang wa'dun ghairu makzub. Satu janji Allah yang Allah takkan mungkir. Para ibu ayah, once Nabi Saleh sebut macam tu, mereka they lost their words. Dia pun hilang bicara. Sengak. Itu yang saya kata psikologi tu. Automatically dia jadi takut, anxiety, panik, tak tahu nak apa. Alamak, apa nak jadi? 3 hari. Apa benda ni? Allah. Dia tak sebut Allah lah. Apa nak jadi ni? Panik, speechless, clueless. Saya tak tahu nak guna perkataan apa. Ni 9 orang tadi. 9 orang tu yang pergi rumah Nabi Saleh tu. Takut, panik, saling memandang. Jadi macam mana? Jadi minta maaf lah kasar. Jadi bodoh tau. Jadi macam tu. Orang ibu ayah, Nabi Saleh je cakap macam tu je. Balik rumah pergi bergembira lah 3 hari. Macam perli kan. Macam sini. Pergilah nak bergembira 3 hari. Allahu Akbar. Bila saya baca sirah ni, saya pun jadi macam Allahu Akbar. Hebatnya Allah buat. 9 orang ni tak tenteram duduk. Dan berita ni sampai lah. Berita ni sampai kepada seluruh penduduk Al-Hijr tu. Okay? Baik. Ada hari dia. Okey. Hari tersebut adalah hari Rabu tau.
Hari Rabu. Hari Rabu. Peristiwa tu hari Rabu. Dia bunuh tu. Yang malam tu dia pergi jumpa Nabi Soleh. Pergi minta azab. Kan? Okey, Nabi Soleh kita balik rumah 3 hari. Baik. Boleh kan? Sikit lagi boleh tak? Then, mereka tak nak buat apa, punya takut. Punya takut. Okay. Tunggu esok. Kan Nabi Soleh kata 3 hari. Ni hari Rabu tau. Esok Khamis. Bangun pagi pun. Dia macam countdown tau. Countdown yang menakutkan. This is the first day. Tapi macam mana Allah nak buktikan kepada mereka, nak menambahkan ketakutan mereka, Allah nak buktikan kepada mereka yang, saya minta maaf bahasa saya ni sikit. Allah nak buktikan kepada mereka yang I am counting. Awak jangan ingat saya lupa, saya sedang mengira. Seolah-olah macam itulah, seolah-olah. Okay? Seolah-olah. Tak adalah yang Quran sebut macam tu, tapi seolah-olah begitu. Macam mana yang Allah nak tunjuk kepada mereka yang I am counting? Iaitu on the first day, apa berlaku? Pada hari Khamis, iaitu hari pertama, wajah kaum Samud berubah menjadi kuning. Wajah mereka semua jadi kuning. Bangun pagi tengok wife, kuning. Tengok suami, kuning. Anak, kuning, kuning, kuning. Keluar rumah, kenapa kuning? Semua pakai kena jaundice kan? Kuning, kuning, kuning. So dia berkata, alamak, apa dia ni? Semua pakai jadi kuning. Satu penduduk yang beriman tak lah. Tapi yang beriman tak ramai pun. Habis kuning. Okay. Sampai petang, dia pun dah panik. Apa pun, dia pun tak faham lagi. Siapa kuning? Kita silap makan ke? Ataupun adakah sumber air kita tercemar? Tapi kenapa sampai semua orang jadi kuning? Dia pun tak boleh fikir lagi. Esok pagi bangun. Esok pagi itu hari Jumaat. Pada hari Jumaat, hari kedua, mereka bangun dan wajah mereka yang kuning tadi menjadi merah. Semua merah. Yes, then baru dia realize, okay. So, that yesterday was the first day yang kita kuning, then today is the second day kita jadi merah. So, you know what? Allah is counting. Saya dah main tu. Allah bagi signal yang okay, azab akan sampai, tapi ini yang abang kena terima dulu. Apa? Azab psikologi. Tak sakit, tapi just warna yang menyebabkan mereka dah susah hati. Aduh. Contoh bayangkan macam orang yang kena hukuman gantung sampai mati kan. Dia dah tahu tarikh dia. Menunggu hari tu. Allahu Akbar. Para ibu ayah tahu tak? Banduan akhir. Saya ingat para ibu ayah tahu kot. Dalam ni ramai yang academician kan. Saya berceramah dekat beberapa penjara. Antara yang saya pergi penjara Kajang lah. Antara yang besar penjara Kajang. Saya dibawa melawat ke beberapa tempat hukuman tu. Saya tengok sel, baru saya faham. Banduan akhir ni dia dapat banyak privilege, keistimewaan. Tapi dia pun tak minta pakai keistimewaan tu kan. Tapi dia pun dapat. Contoh kalau family nak main ziarah, nak main melawat, dia kena beratuk pengutin. Family yang banduan akhir tak perlu. So dia boleh VIP access untuk masuk jumpa dia punya family, banduan akhir tu. Kemudian hidangan untuk banduan-banduan lain memang tak sedap lah. Semua orang tahu tak sedap. Tapi hidangan untuk banduan akhir sedap. Dah lah sedap. Tak bertulang. Ayam tu, orang let's say makan ayam rebus, dia pun makan ayam chicken chop yang dah dibuang tulang. Ikan bukan, orang lain makan ikan temenung rebus, dia pun makan ikan temenung bakar yang telah dibuang tulang. Saya tanya warden, kenapa macam tu lainan? Adakah kerana dia banduan akhir? Dia kata bukan Ustaz. Kerana takut banduan akhir itu bunuh diri dengan tulang tersebut. Dia pun jaga sampai tahap tu tau. Takut dia pun bunuh diri. Kenapa nak bunuh diri? Sebab dia pun takut menunggu hari mereka mati tu. Mereka mati dulu tak apa. Itu azab dia. Jadi ini yang kaum Samud ni. Hari kedua muka jadi merah. Dia pun dah apa nak jadi ni, apa nak jadi ni. Duduk tunggu. Masuk hari ketiga. Hari ketiga tak kena azab lagi kan. 3 hari holiday. Masuk hari ketiga. Lalu datang hari Sabtu. Pada hari ketiga, wajah mereka semua berubah menjadi hitam. Hitam. Hitam ni bukan hitam macam saya. Hitam lagi. Macam Dayang Senandung tu. Hitam legam ni. Macam burn lah. Tebak hitam. Masing-masing. Okay. This is the last day. Apa nak buat apa sekarang ni? Kita nak lari mana? Itu point dia. Bila Allah telah lock. Saya nak bagi ibu ayah faham yang azab ini punya power psikologi dia. Allah dah lock dah. For 3 days, you tak ada ruang nak patah balik lah. Faham tak?
You tak ada ruang nak patah balik. Ni special case. Memang ada beberapa special case. Kita, Allah akan terima taubat kita sampai nyawa kita dekat gharah-gharah kan? Semua orang tahu. Tetapi ada beberapa case yang special, Allah tak terima dah. Antaranya yang ni. So bila awak dah cabar Allah berkali-kali, then 3 days ini tempoh yang Allah dah tak terima dah. Tapi you still alive. You still have chances untuk bernafas, untuk nak minta doa pun, tapi Allah tak terima dah. You live lah for 3 days, tetapi dalam keadaan yang bodoh begitu. Saya nak beritahu macam tu. Bayangkan penderitaan tu macam mana. Kalau kita, apa lagi nak kembali pada Allah lah, tapi tak boleh lah. Tapi kita still alive. Macam mana tu? Sama, apa lagi contoh lain? Dalam Quran. Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab ialah lelaki yang tak ada ruang dah. Tak ada ruang dah. Dia still alive, tapi no. Bila mana dia kata kepada Nabi Muhammad SAW, tabbat laka ya Muhammad, ala lihaza jamak tanah hada, wah celaka Muhammad, himpun kami sebab ni ke ada peristiwa Isra Mi'raj kan. Maka turun ayat tabbat yada abi lahab wa tab, celaka dua tangan Abi Lahab kan, dia buat celaka Muhammad buat macam tu. So Allah dah celaka dah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai habislah. Once turun ayat itu, bila Allah kata dia celaka, maka yes, no more, tak padam dah Quran tu. You still alive, tapi until you death, awak celaka. So terus ada doa hidayah kat dia dah. Itu. Beza dengan Abu Jahal. Abu Jahal, Nabi Muhammad sendiri doa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan 2 Umar. Either Abu Jahal ni namanya Umar bin Hisham ataupun Umar Al-Khattab. Jadi Allah pilih Umar Al-Khattab. Abu Sufyan lawan Islam peringkat awal, tetapi akhirnya masuk Islam jadi sahabat Nabi yang baik. Ramailah. Amr bin Al-As, Sa'ad bin Abi Waqqas kan, antara yang peringkat awal lawan Islam tapi akhirnya jadi Islam kali al-wali. Tetapi for Abu Lahab, no. Allah dah gazette dalam Quran, ayat tu sampai sekarang kita baca. Dia still alive tau. Ayat tu turun, dia jadi gila. Tak ada ruang dah untuk dia. Sama macam kes ni. Sama macam kes ni. Jadi para ibu ayah bayangkan hari Sabtu tu mereka bangun muka jadi hitam. Dalam ni kata mereka duduk menunggu sampai petang dalam ketakutan. Habis lah, 3 days habis. Sampai petang tu mereka duduk ramai-ramai, mereka teriak histeria dan menjerit satu banyak jerit. Oh, sungguhlah benar-benar azab akan tiba. Jadi gila. Maka sebelum memasuki hari Ahad, mereka duduk menunggu murka dan azab Allah. Hati mereka tak keruan, kecemasan, ketakutan menyelimuti kehidupan mereka. Mereka berada dalam keadaan yang sangat dicengkam oleh ketakutan yang sangat luar biasa. Dalam keadaan duduk menunggu azab Allah. Apakah yang akan datang kepada mereka? Oh, tuan-tuan. Bayangkan duduk tunggu. Takut. Saya baca pun takut. Maka ketika terbitnya mentari Ahad, sebagaimana yang wa'dun ghairu makzub, janji yang Allah tidak akan mungkiri, naik saja matahari Ahad, maka terdengar suara yang sangat kuat dari langit, gempa yang sangat dahsyat, meragut nyawa mereka hingga melayang-layang, yang tinggal hanyalah tubuh-tubuh mereka yang bergelimpangan tidak bernyawa. Itu yang katakan soihah, jeritan. Dalam sumber Islam kita kata Allah perintahkan malaikat Jibril untuk cerkah. So dia mati dengan pekikkan malaikat Jibril. Dalam bahasa saintifik mungkin orang boleh tafsirkan shock wave ke, sound wave ke, sonic boom ke apa saja, tapi mereka mati kerana pekikkan. Baik. Suasana sekelip mata menjadi hening dan beku. Semuanya menjadi bangkai sekelip mata. Tidak ada roh di dalam tubuh mereka. Okey. Tidak ada seorang pun yang tinggal, melainkan seorang. Seorang tu perempuan. Nama dia Kalbah bin Salqi. Kalbah, kalbun ni pun anjing maksudnya. Kalbah bin Salqi. Okay? Dia seorang kafir yang benar-benar memusuhi Nabi Soleh. Allah bagi dia seorang je tak mati. Itu pun psikologi juga. Para ibu ayah, malam ni kita banyak psikologi kan. Allah matikan seluruh bandar. Yang beriman, Nabi Soleh dah bawa pergi jauh sikit. Dan ni tak sebut secara detail, tapi Nabi Soleh dah bawa beredar sikit. So, bila seluruh komuniti Al-Hijr telah mati,
Seorang saja perempuan. Kalbah Al-Salqi ni, dia yang paling memusuhi Nabi Soleh. Allah takdirkan dia tak mati. Itu pun psikologi. Mesti she wish. Dia harapkan dia mati jugalah. Dia bangun dalam keadaan semua orang mati. Dia seorang-seorang yang hidup. Lagi gila. Dia jadi gila. Dia tengok depan mata ada seorang demi seorang tercabut nyawa dalam keadaan pekikan begitu. Dan dia tak mati. Allahu Akbar. Dia jadi gila tau. Dia jadi gila. Dalam riwayat kata dia keluar. Dia melihat depan mata dia azab yang menimpa seluruh kaum dia. Dia lari keluar menuju di satu perkampungan dekat Arab. Dia keluar pergi cari kampung lain. Zaman itu dah ada kampung lain tapi mesti jauh lah. Jauh. Maksudnya dia dah mengembara jauh jumpa kampung lain. Sampai ke kampung itu melihat ada kehidupan. Maka dia minta air. Nak minum. Dia jadi gila orang tu. Minum air. Kemudian dia cerita kepada penduduk kampung dia. Penduduk kampung itulah. Bandar itu dia katakan, kota kami ada Nabi Soleh. Dia benar. Dia pula yang sampaikan dakwah. Pasal dia terlalu gila. Habis kami semua dah mati. Dia dah cerita semua dia dah luar. Dan dia mati. Allah matikan dia. Maksudnya Allah takdirkan apa? Allah takdirkan dia telan balik muntah dia lah. Dia bersumpah tak mau ikut Nabi Soleh semua. Akhirnya dia sendiri yang keluar. Dia yang sendiri cakap ke kampung lain. Dia sendiri yang dakwah. Dan dia mati selepas pada itu. Okey. Sekarang pukul 10.06. Saya nak pinjam lagi 2 minit untuk saya nak tunjuk. Kalau kita bertanya-tanya, macam mana bunyi boleh membunuh? Saya try cari sikit tadi. Mungkin dapat bantulah sedikit pemahaman kita. Sekejap. Ini saya try my best lah untuk nak bagi yang terbaik untuk ibu ayah ni. Sekejap. Saya nak share screen. Tak boleh share screen? Oh, sini. Dia boleh kat share. Okey. Ini just tambahan je lah. Ini just saya nak share. Okey, tengok. Simple je ni. Ini kita punya dB ni apa? Decibel apa? Kan? Kekuatan bunyi. Kalau kosong apa akan jadi? Ini manusia. Okey. Kalau kita dengar bunyi 20 dB, kita akan normal breathing. Okey. Kalau kita dengar 25 dB, being alone in a room, you are in a quiet room, you can hear yourself breathing and hear some ambient noises. Itu 25 dB. Itu maksudnya kalau kita duduk seorang-seorang, sunyi sepi, kita boleh dengar sampai ujung tu. Okey, itu 25 dB. Contohlah, bahasa mudahnya begitu. Okey, 30 dB. Okey, dalam keadaan kita tidur. 40 dB bisikan. Maksudnya lebih sensitif itu. Kemudian 50 dB, saya nak pergi atas lagi. Okey, 60 dB nombor conversation. Okey. 65 dB adalah watching TV. Okey, naik lagi. Bila kita dengar 70 dB, kita dah mula hyperventilating. Okay. Bila kita dengar suara yang sangat tinggi lagi sampai sampai 77, kita dah mula berair mata kita. Okay. So ini kalau yang ni 80 untuk work up. Saya nak pergi lagi. 82 kita dah annoyed. Macam orang buka muzik kuat sangat, kita dah annoyed. Okay kan? Kita dah annoyed dengan 82 dB ni. Okay. Kalau dengar 88 kita akan penat. 89 shouting. Ini just info lah. Okay. Very annoying 90. Okay. Bila masuk 93, brain akan overstimulated. 95 akan berlaku headache. 98 tak boleh nafas dah. Hard to control breathing. Hanya dengan dengar suara yang sangat kuat. Bukan tak nafas kot, susah nafas kot. Sebab 100 kali sinema mesti boleh nafas. Saya tak faham sangat. Ni saya Google je lah. Untuk mungkin boleh bantu kita kan. Saya pun tak faham. Okay. 105 kita dah start rasa sakit. Okay. 107 kita dah start dizzy dan kita punya vestibular system dah kacau. Okay. 110 kita dah discomfort extreme. 112 kita dah rasa tak sedap dekat kita punya jantung dan telinga. Okay. Sebab tu kalau kita duduk lama kita akan pingsan. 117 kita akan loss of balance. 120 kita akan muntah. Nausea ni muntah. Vomiting muntah. Ada simple. 125 kita akan jadi begitu.
137 akan increase our high blood pressure. 130 instant ear pain. 135 hearing damage. Immediate, instant. 140 akan migraine. Ini dia campur aduk lah dia punya info dia. Ini waktu gunshot kita kena pakai tu kot, no? 152 rupture of eardrum. 158 kita akan pingsan. 160 kalau kita dengar kita akan bleeding keluar kat telinga. 170 kalau kita dengar kita akan immediately deaf, pekak automatik. 185 dB kalau kita dengar kita akan kena heart attack. 200 dB kalau kita dengar instant death, mati mengejut. So sebenarnya tadi saya cari banyak video, cuma saya tak tahu yang mana paling sesuai. Saya cari yang pendek, yang ringkas, yang boleh saya share. Yang tu yang saya jumpa yang paling sesuai. Tapi sebenarnya banyak lagi. Saya jumpa kat YouTube banyak lagi. Tentang hearing punya proses. Lepas tu apa bagaimana Rusia dia buat jet M-25. Jet tu khas untuk, jet tu tak bawa peluru. Jet tu bawa satu macam something yang dia akan ultimate sonic boom. Dia semua jet akan ada sonic boom kan, tapi ni dia sonic boom, jet tu ada dan dia produce another sonic boom lagi. Maksudnya sonic boom tu jadi senjata. Jadi Russia ada buat jet begitu masa zaman Cold War dulu. M25 khas untuk nak mematikan orang dengan bunyian. Sehingga Concorde pun tak boleh terbang Malaysia kan, sebab takut bunyi dia tu boleh memecahkan kaca-kaca dekat airport Malaysia. Kekuatan yang ada pada bunyi lah, ya? Dan bunyi boleh membunuh. Ya? Jadi pekikan yang berlaku kepada kaum Samud ini telah membunuh mereka menjadi puing-puing, menjadi jasad-jasad yang bangkai yang tidak bernyawa. Seluruh kota dan ketemudan itu musnah. Ya? Allahu Ta'ala alam. Saya serahkan kembali kepada Anti Nora. Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakumullah Ustaz. Silakan sahabat, ada soalan? Ada yang nak di-clarify dengan Ustaz? Ada tak pertanyaan? Pasal faktor tentang bunyi tu, saya tak mampu nak share banyak sebab saya kurang ilmu sangat. Tapi tadi saya baca banyak lah. Tapi saya nak present tu saya tak pandai. Tapi adalah apa, frekuensi of sound lah, velocity of sound lah, semua tu menarik lah kalau kita nak bacakan tu. Sound wave, semua tu berbeza. Tapi carilah menarik. Saya duk kaji tu, menarik lah rupanya sistem telinga yang Allah buat ni. You know, bagaimana. Ustaz. Ya. Oh, sorry. Ustaz teruskanlah nak bercakap lagi ke? Ustaz nak Ah, cakap ya, lagi ya. ke? Sorry. Saya tengok ada soalan di chat ni, ada 2 soalan ke 3 ni. Macam mana tu? Boleh, Ustaz boleh baca ke? Boleh. Nak saya bacakan? Saya boleh baca nanti, insyaAllah. Baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Amin. 9 orang yang buat hal tapi satu kawasan kena azab. Boleh jadi ke dalam negara kita ada beberapa orang buat hal? Baik. Untuk 9 orang tu, seperti mana telah kita beritahu tadi, seluruh penduduk lain terlibat dalam keadaan mereka itu berpakat untuk tak mau bagi tahu kat Nabi Soleh, dan juga mereka ni pakat membantu sesama mereka macam itulah. Ada yang tawarkan anak, ada yang sampaikan kempen itu sebagainya. Jadi semua itu ada saham. Okey, semua itu ada saham. Boleh jadikan satu negara akan kena azab? Boleh jadi. Bukan negara kita, ni bukan negara kita lah, kita kata sesebuah negara. Memang Allah sebut dalam Quran, kerana kesalahan beberapa orang memang azab akan sampai, semua akan kena. Betul. Itu yang memang disebutkan oleh janji Allah. Cuma yang mati itu akan mati dalam keadaan nasib masing-masing. Saya bagi contoh tsunami Aceh 2014, 29 Januari ke. Okay. Bila azab itu sampai, semua yang mati itu, kita tak boleh kata mati dalam keadaan binasa, kena azab. Dalam tu ada tok guru, dalam tu ada ustaz, dalam tu ada ulama, dalam tu mungkin ada orang tak bersalah. Dia mati, dia kena. Tapi dia mati dia akan dibangunkan dalam keadaan beriman. Dan dia syahid. Jadi kalau negara mana-mana pun kena azab, on maksiat yang berlaku, yes, yang pelaku maksiat akan kena sebagai musibah. Orang yang terlibat dengan maksiat, orang yang mendiamkan maksiat akan kena. Tetapi orang-orang beriman dalam tu yang tak mampu buat apa,
dia akan mati juga. Tapi dia akan mati dan dia akan menerima nasib yang berbeza. Walaupun kematian tampak sama, tetapi nasib mereka berbeza. Okey? Itu disebutkan. Baik. Pernahkah kerajaan Saudi tutup kawasan Al-Hijr tersebut dari orang masuk? Menarik soalan ni. Betul. Memang Saudi tutup kawasan itu. Okay, baru saja buka. Bila saya kata baru, mungkin tidak dah baru sangat. Mungkin dalam 2, 3, 4 tahun kot. Okay. Sebelumnya orang boleh pergi, tapi dia tak dibangunkan. Sebab memang Nabi tak bagi pun. Nabi tak bagi kita duduk dekat kawasan yang ditimpa azab. Tidak boleh berlama-lama dalam tempat yang ditimpa azab. Bahkan hadis itu secara spesifiknya merujuk kepada ni. Al-Ula ni. Madain Saleh ni. Kawasan Tabuk ni. Pasal hadis tu. Hadis daripada Jabir tak silap saya. Dia kata aku dengan Rasulullah lalu kawasan itu. Nabi suruh cepat sikit. Kawasan ni lah. Kawasan Tabuk ni. Kawasan ni. Tapi hadis itu Tapi terpakai untuk kawasan-kawasan yang lain jugalah. Okay. Ustaz, ada Ya. beberapa tahun dulu dia orang buat rock concert kat situ. Itulah. Saya dipahamkan Buat rock concert bangunkan kat Madain hotel lah. Saleh. Kan? Saya daripada bangunkan tempat peranginan dah kan. Dia orang buat rock concert. Orang suruh pergi menangis kat situ, dia pergi buat konsert dia. Saudi adalah kerajaan yang konservatif sikit. Sebelumnya dia memang strict lah. Orang boleh pergi, tapi pergi tengok balik macam tu je lah kot. Tapi sejak akhir-akhir ni dah jadi ada hotel apa semua tu dah orang dah boleh pergi ziarah. Saya ingat saya dulu ada artis Malaysia seorang, Zul Arifin kot kan, yang dia pergi package umrah dia tu ada pergi ziarah tempat tu. So dia upload gambar, orang pakai kecam je lah kan. Dia kata saya bukan pergi berseronok. Dia just ada dalam package umrah. Tu saja. Saya upload pun seminit je benda saya beredar lah. Tapi ialah netizen ni biasalah kan. Kecam dia lebih lajak daripada laju kan. Dia cakap saya tak tidur lama-lama pun. Tapi betul lah. Baru-baru ni ada konsert pula kat situ kan. Baik. Kenapa Nabi-Nabi sebelum ini Allah datangkan azab yang dahsyat dengan sendirinya, tetapi Nabi Muhammad tidak ada, hanya peperangan sahaja? Semua soalan best-best ni. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis, likulli nabiyyin da'watun da'aha li ummati wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Nabi kata setiap Nabi itu ada satu kuota doa yang mana Allah berikan untuk Nabi itu, yang kuota doa yang dia doa untuk umat yang confirm makbul. Setiap Nabi ada satu. Jadi wa in ikhtaba'tu da'wati, kuota aku tu aku tak guna. So ulama bila syarah hadis ni cakap, kuota itulah yang berlaku ni. Yang berlaku ribut kepada kaum Samud, kaum Ad, berlaku pekikkan kaum Samud, banjir kaum Nabi Nuh, terbalik bumi kaum Nabi Lut. Itulah kuota itulah yang Nabi-Nabi itu dah gunakan. Tapi Rasulullah tak guna. Sedangkan Nabi kena teruk, kena fitnah, kena sihir, kena racun, kena baling najis, macam-macam. Nabi simpan tak guna. Sebab apa? Wa in yakhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sebab dah Allah janji, Allah kata Allah confirm makbul, so aku nak simpan, aku tak mau guna untuk azab, aku nak guna untuk syafaat. So itu antara jawapan yang saya berani bagilah. Kenapa kita tak kena azab? Jawapan kedua saya, kita akan jumpa nanti insya-Allah, panjang umur mudah-mudahan semua dalam ni, akan sampai nanti bab selepas Nabi Musa. Yes, selepas Nabi Musa, Ibnu Katsir bawakan satu bab, iaitu perbezaan kaum yang kena azab teruk. Lepas tu mai satu zaman yang Allah tak bagi dah azab teruk. Azab simple-simple je. Akan ada bab tu. Mudah-mudahan Tuan Amin dengan kita semua panjang umur untuk kita sampai bab tu. Lambat lagi lah. Lambat lagi, tapi setelah cover buku ni habis, jadi saya dah jumpa bab tu. Memang menarik. Ibnu Katsir letak dalam timeline. Kita follow satu Nabi, ada sampai satu Nabi tu, Ibnu Katsir kata ini adalah sempadannya, di mana lepas ni, umat selepas ni tak ada azab yang macam tu. Yang miracle, yang skala besar macam tu. Tak ada orang. Saya besar kot. Okay, saya ada orang lain nak tanya ke? Saya nak tanya apa kesudahannya dengan Nabi Saleh tadi? Dia bawa orang-orang yang beriman ke mana dan macam mana dakwahnya selepas itu? Dan apa kesudahannya dan ada tidak ajaran-ajaran Nabi Saleh yang separuh macam Nabi Musa tu ada apply tu ajaran-ajaran dia, sunnah dia yang pada kaum dia terpakai pada umat Muhammad kan? Adakah yang Nabi Saleh pun terpakai kepada kita selain daripada doa-doa yang ada dalam Al-Quran lah, kalau ada? Okey, baik. Saya cuma jawab berdasarkan yang dalam ni je lah, sebab saya takut nak bagi jawapan yang ni. Nabi Saleh dalam Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir cakap selepas peristiwa itu
Nabi Soleh bawa kaum dia yang beriman, tak ramai kan, pindah ke Mekah. Pindah ke Mekah dan tinggal di sana sehingga wafat. Titik. Tu saja. Jadi ajaran dia apa semua tu saya ingat. Sikit ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi Hud dan Nabi Soleh pernah melalui lembah ini menaiki unta mereka yang berwarna merah. Tali mereka diperbuat daripada serabut kain yang menutupi mereka adalah selendang ataupun seperti serban panjang. Sedangkan baju luar mereka adalah dengan bulu dan motif garis-garis hitam putih. Mereka membaca talbiyah dan menunaikan haji di Baitullah. Itu Nabi SAW cerita lah. Nabi kata kepada para sahabat, dulu kawasan jalan ni, Nabi Hud pernah lalu, Nabi Soleh pernah lalu dengan sekian-sekian pakaian. So mereka juga membaca talbiyah. Sebab tu saya pernah sebut sebelum ni, lafaz talbiyah dibacakan sejak zaman Nabi Adam lagi, lafaz yang sama. Itulah sampai sekarang kita baca. Cuma bila zaman Nabi tidak ada, orang musyrik tambah bacaan itu. Kemudian zaman Rasulullah dah buang bacaan yang bid'ah itu, dah kembali kepada labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kat tu berhenti kan. Jadi saya ingat soalan anti tadi tu yang syariat, saya ingat syariat yang samalah. Cuma mungkin kita ada beza sikit-sikit yang saya tak pasti sangat. Tapi of course lah, kebanyakan sama, tapi berbeza sikit tu pasti ada. Macam tu. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit pasal yang Ahmadiyah ni. Dia bersangkut dengan surah Yasin yang kita baca tu ke Ustaz? Ada satu perikan matilah mereka semua. Apa ni? Ada satu ayat yang keberapa ya? Ada surah Yasin, saya pun tak ingat. Dengan satu Mereka perkiraan dia semua mati tu. Memang ada. ayat Memang ada. 20 berapa ya? Tak ingat dah. Ya ada sayhatan wahidatan tu. Yang tu ke? Ada tak bersangkut? In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum qamidun. Dia bersangkut dengan kaum Nabi Saleh tu. Ada ya hasratan 'alal ibad kan, ma ya'tihim. Sebelum tu Ustaz, ada sayhatan. Kemudian dia In sambung, kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum qamidun. kemudian dia sambung ya hasratan 'alal ibad kan. Ya hasratan ala ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kalau saya tak benar nak jawab, saya takut saya salah, tapi saya ingat saya dalam tafsir Yasin menyebutkan itu antara azab yang menimpa para kaum terdahulu. Yes, boleh merujuk kepada kaum Samud juga dan kaum-kaum lain juga yang menerima azab itulah yang kita tak sampai berita itu kepada kita. Oh, maksud dia bukan Nabi Saleh saja kena fikirkan ya Ustaz. Kaum lain pun ada lagi. Kalau tak silap saya, boleh saya mencela Ustaz? Kalau tak silap saya, yang ni selepas dia membunuh lelaki yang seorang rijal tu, yang menyeru tu suruh ikut tu kan. Yang lelaki daripada luar kota tu menyeru orang-orang kota supaya ikut rasul ni, pendakwah ni. Lepas tu dibunuh orang tu kan. Lepas dah dibunuh tu yang dia orang kena azab dengan satu pekikan tu. Dia bukan bunuh unta. Yang ni kes bunuh unta kan. Oh, lain Kalau begitu, ayat sebelumnya wajah Amin aqsal madinati rajul yas'a tu ke? Rasa saya tu. Kalau dekat-dekat ayat tu, peristiwa depa bunuh Habib An-Najjar tu. Tapi betul lah kot wajah Amin aqsal madinati rajul yas'a kan? Saya tak apa dia punya kedudukan tu. Oh, sebab pekikan ni bukan untuk kaum Nabi Saleh saja Ustaz. Dia banyak lagi yang kena siksa macam tu. Betul. Tapi poin dia adalah dia banyak lagi. Okey. Terima kasih Ustaz. Bahkan peristiwa kiamat juga ada dikaitkan dengan begitu. Sebab dia orang ni yang kata silap saya ceritanya dalam surah Yasin tu, bila dia diseru, dia orang tutup telinga. Pasal saya. Kau ambil lah, kau nak memekik-mekik, tak bagi orang mekik apa semua. Dia bagi satu pekik kan. Kata silap saya lah Ustaz. Yang ni bukan Rasul juga ke? Rasul. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang Rasul, lalu mereka mendustakan. Lepas tu dia hantar lagi satu. Tapi yang lelaki ujung kota tu bukan Rasul lah. Tapi dia menyuruh orang tu mengikut Rasul tu. Tapi Rasul tu dibunuh juga. Tapi Nabi Saleh kena bunuh lah. Dia bukan Rasul kan? Cuma para ibu ayah dalam ni ada kelas tadabbur kan? Ada surah ada tadabbur Yasin tak? Ada dah lama, lupa. Kisah ni menarik tau. Kisah Habib An-Najjar ni memang menarik. Ada 3 orang Rasul. Dia datang 2 orang Rasul. Habib An-Najjar ni cacat. So 2 orang Rasul ni sembuhkan Habib An-Najjar ni. Kemudian sebab tu Habib An-Najjar ni pergi kepada kaum. Dia cakap ikut Nabi ni.
Kan? Fa'azzazna bisalis. Allah kuatkan dengan 3 orang Nabi pula. Yang best Habib An-Najjar ni, kita dah masuk topik lain, tak apalah. Bila mana dia mati, dia dibunuh kan? Dia terus masuk syurga. Masuk syurga, kemudian Ha. apa ayat tu? Apa ayat tu? Allah Maksud saya Muhammad. Lepas tu, apa? Ayat tu yang mana? Bila dia, bila dia lepas dia mati, dia kata apa? Kalaulah kaum aku tahu, dia still ingat kepada kaum dia. Walaupun Ha. kaum dia bunuh dia still ingat kaum dia balik. Tu best lah sifat dia. Walaupun dia dah mati kena bunuh oleh kaum dia, bila dia dah mati dia cakap I wish saya punya kaum saya tahulah benda ni. So ada mudah-mudahan mereka telah berubah. Macam tu lah. So hebatnya Habib An-Najjar tu. Menariklah kisah tu. Baik. Okey, terima kasih. Soalan daripada ni iPhone. Kaum Nabi Soleh besar-besar dia Ustaz. Maksudnya saya badan. Wallahu ta'ala alam, dalam ni tak sebut. Tapi yang pasti dalam ni dia tak sebut kuat tak kuat. Cuma dalam ni dia kata memang dia physically fit lah. Tapi kita dah setuju hari itu, iaitu umat-umat kuno ni, kita katakan klasik lah kan. Memang lebih besar daripada kita. Tapi bukan giant lah. Saya ingat dia lebih besar. Cuma mungkin bukan gergasi lah. Tapi yang pasti, dia pun sangat fit. Dia pun fit. Cuma besar, mungkin besar daripada kita lah. Okay. Sebab minggu lepas kita dah sebut, sebab rumah yang mereka besar itu bukan menjadi tanda mereka itu besar. Sebab kalau mereka besar macam gunung, rumah mereka pun besar gunung, so tak menunjukkan kekayaan mereka. So mungkin mereka ni tinggi sikit daripada kita, besar daripada kita, tapi tidaklah setinggi gunung. So rumah mereka tu memang lambang kehebatan mereka lah. Okay? Yang pasti mereka itu fit. Physically fit. Okay, ada lagi soalan? Silakan. Ya, Jasya, silakan. ya. Jadi Ustaz kata apa ni Mak Dian Saleh tu ada pembangunan kan? Memang betul pun dia ada Saudi punya government dia akan membangunkan satu kawasan apa ni pembandaran lah kat situ. Tapi dia call it the line. Biasa dengar tak? The line. Dia buat bukan macam apa ni ke bandar yang sprawling tu, tapi bandar yang just one line. Satu line, tapi besar lah line tu, besar. Sampai aku tak salah saya sampai ke Mekah. Mirror kan? Sedang membina sekarang. No, but recently they say tak jadi sebab tak cukup funding and then they That's right. shorten. Betul. Itu apa ni dia ke problem lah, financial problem nak meneruskan apa ni pembangunan tu. Itulah mungkinlah sebab apa kawasan tu kan kawasan tu tempat yang terkutuk kan Ustaz. Jadi mungkin Allah tak bagi dia membangunkan kawasan tu. Dia line tu dia sangat panjang tau, dia ratus. Ya. Kan? Sampai ke Mekah kan? Sampai ke Jeddah, sampai ke pelabuhan. Dan isu dia adalah dia buat konsep mirror, kan? The line tu dia macam mirror. Dia maksudnya daripada luar tak nampak cerminnya. Tapi recently Saudi came out dengan another project yang bentuk macam Kaabah tu, besar tu. Oh. Makuba. Cube macam cube. Yes, cube. Yeah, dia buat cube. Yes. Yeah. The whole city inside the cube. Terlalu mahal. So dia tinggal dengan yang tu. Dahsyat Saudi ni. Itulah apa ni Maria Saleh tu mungkin ke tempat tu kan tempat tak elok kan. Jadi Allah mungkin tak benarkan. Tak izinkan kita membangunkan tempat tu. Kan that's why they got it cost billion ringgit, dollars. Tapi because semua pun kerajaan Saudi kaya tapi dia tak mampu nak membangunkan. It cost so much money. Betul. Sebab kalau dia buat tempat itu untuk tempat ziarah, boleh sebab Quran tak menghalang. Sebab Allah sebut dalam Quran, fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Pi tengok tempat orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Boleh pi tengok. Cuma Nabi tak bagi berlama-lama dan bergembira kat situ. Itu poinnya. Kita boleh pi ziarah untuk ambil ibrah. Sebab kat tempat ni lah. Boleh. Untuk sedih, balik. Bahkan ada hadis Musnad Ahmad tak silap saya, Nabi mengatakan janganlah kamu masuk ke tempat azab melainkan dalam keadaan kamu menangis. Kalau tak boleh menangis, buat-buat menangis pun tak apa. Betul Ustaz, hadis sahih dia orang kata. Sahih kan Hasan yang sahih Ustaz. Tapi hari ni kita boleh ke tempat pembangunan untuk masuk happy, tu yang jadi isu tu kan, jadi masalah tu. Tapi Saudi kan sekarang ni ke zaman untuk dia nak reform dia punya putera Muhammad bin Salman tu. Sikit lah. Ada pro and con lah dia punya reform tu.
Ni yang ada lagi soalan ni, adakah ni yang gergasi itu kaum apa? Saya faham soalan iPhone ni. Saya sebut iPhone lah sebab nama iPhone. Sebab dulu sekolah rendah pun saya dapat juga gambar tu. Ada gambar orang jumpa tengkorak besar. Ada orang duduk kat kelopak mata kan. Kemudian dia Betul. question tu, ini kaum. Saya pun ingat, saya pernah tengok gambar tu. Sampai sekarang saya diigau. Tapi bila saya cari balik, Saya pun tengok tu Ustaz, tapi setengah orang kata fake. itulah bila saya cari dia orang cakap fake. Fake. Yeah, this is fake. Dia buat apa macam AI imposition of pictures. Saya minta maaf tapi ini realiti lah. Yang menyebabkan orang terlalu percaya, saya sendiri pun percaya sebab gambar itu disebarkan oleh ustaz zaman saya dulu. Ustaz yang tunjuk saya kata, tengok ni kaum Samud punya tengkorak ni. Jadi kita memang kita percayalah sampai besar. Bila kita dah besar kita kaji-kaji, oh rupanya dia ni cuba impose macam tu lah kan. Tak macam tu. Dia besar tapi tidak sebesar itu. Macam tu. Macam mana datangnya terminologi gergasi tu Ustaz? Kalau tak ada orang besar tu, tak keluar perkataan gergasi tu kan. Itulah, ingat tak kita macam kita cakap tentang zaman Nabi Nuh dulu, yang kita ada seorang lelaki nama Ujak bin Inak tu, ingat tak? Ibnul Inak. Ibnul Inak yang dikatakan gergasi tu kan. Mungkin dalam tradisi Melayu juga ada apa? Sang Kelembai. Saya ingat mungkin ada. Tapi dia bukan merujuk kepada satu kaum. Dia mungkin ada certain yang Allah takdirkan. Macam orang sebut tentang Bigfoot semua tu kan. Saya tak tahulah sejauh mana kebenarannya. Ingat, benda tu memang wujud lah. Bahkan kalau kita baca dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga sebut tentang hadis Abu Ubaidah Al-Jarrah jumpa ikan tu. Jumpa ikan yang besar yang mereka 40 orang lelaki boleh masuk dalam kelopak mata ikan tu saja. So masuk binatang-binatang yang besar, makhluk-makhluk yang besar ni ada. Cuma dia bukanlah whole nation dan sebagainya. Ingat saya macam itulah. Okey, ada lagi soalan? Silakan. Cuma dalam hadis ada sebut tinggi asal manusia. Nabi Adam 60 hasta. Tak maknanya kita pun asalnya memang saiz gergasi. Sudut penciptaan Nabi Adam tu iyalah. Dia makin pendek. Dia Adam dia as gergasi lah kan. Unless kalau 60 hasta tu hidup zaman sekarang, dia akan jadi gergasi lah. Tapi on zaman tu tak gergasi lah. Okey, ada lagi soalan? Silakan, sahabat. Nak tanya Ustaz lah, umur Nabi Soleh berapa ratus tahun Ustaz? Tak tahu. Sebab saya tak pasti pula, tak cek pula. Tapi beratus-ratus juga lah, macam Nabi Syuaib semua. Saya ingat ya kot. Sebab zaman itu kan panjang umur. Yang pasti, saya boleh lapikkan ni lah. Jawapan yang pasti, Nabi Muhammad SAW sebut, memang umat terdahulu, umur mereka ratusan tahun. Itu pasti Nabi sebut dalam hadis. Cuma umur umat aku, Nabi kata, a'marun ummati. Umur umat aku, baina sitin wa sab'in. Umur umat aku, kata Nabi, antara 60 sampai 70. Sedangkan umur umat terdahulu, ratusan tahun. So, saya ingat, ratusan tahun cuma tak tahu berapa lah. Sebab ada umur umat yang Nabi yang disebut dengan Quran, dalam Quran. Even umur Nabi Nuh 995 tahun, ulama berbeza. 995 tahun tu adakah umur Nabi Nuh ataupun tempoh Nabi Nuh berdakwah? Sebab ayat tu sebut Nabi Nuh berdakwah 995 tahun. So mungkin Nabi Nuh umur lebih lagi. Allah Ta'ala alam lah. Tapi itu perbahasan ulama lah kan. Tapi poinnya adalah panjang lah, ratusan tahun. Cuma kita saja kata Nabi antara 60 sampai 70, tetapi ada juga yang lebih daripada itu Nabi sebut. Tapi kan Ustaz, kaum ni dia punya skill dalam pembinaan tu memang nampak memang tak ada siapa yang boleh tandingi lah waktu tu. Tapi ada ke sekarang ni, sebab dia orang dah terhapus semua, ada ke yang orang yang boleh sort of turunkan ilmu-ilmu dia tu dulu? Ataupun diajarkan kepada ataupun yang beriman tu duk carry all the ilmu untuk pembinaan ni. Macam mana? Tak pasti pula. Mungkin ada lah kot. Mungkin di sudut. Sebab dah terhapus semua. Kan? Mungkin yang beriman tu lah rasanya. Aku ada lagi kan.
Ilmu tu dia diwarisi kan, mungkin skill yang tak ada kot. Itulah tu skill tu. Ni ada lagi soalan ni Ustaz. iPhone ni apa pengajaran yang kita boleh dapat dari sejarah ini Ustaz? Adakah yang kita boleh ikut? Macam soalan yang tadi lah, ada syariat ke tidak yang boleh kita guna pakai. Pengajaran dia, saya ingat yang tadi tu lah, macam saya cakap tadi tu kan, yang semua tu lah. Kita jangan mencabar Allah, kita jangan mengharapkan semua benda itu. Kita Islam adalah agama yang hujah. Dia bukan miracle does happen. Miracle berlaku, tapi dia bukan segala-galanya. Jangan kita anggap seseorang itu hebat hanya dengan miracle. Kenapa orang itu jadi wali? Sebab dia boleh hilang, sebab dia boleh terbang, sebab dia boleh terapung. No. Ilmu juga adalah kewalian. Ilmu juga kewalian. Kehebatan, kecerdikan, kecerdasan akal juga adalah kewalian. Hari ini ramai orang memandang Islam dalam dimensi yang sempit. Islam kena dilihat sebagai, kena klasik, kena sentimen. Saya minta maaf, sentimen. Tetapi orang jarang melihat Islam sebagai hujah, sebagai academic religion. Yang kita kena datangkan data, datangkan dalil, proof. Kita tak puas hati, kita berselisih, kita khilaf. Tak apa datang, kita berujar baik-baik. You bagi you punya point, dia bagi dia punya point. Harmoni. Tak perlu kita nak sentimen, nak bergaduh, nak main cerita tentang mimpi, nak cerita tentang benda-benda yang tak boleh diukur. Kalau saya cakap ni nanti jadi panjang. Macam Isra dan Mi'raj. Nantilah saya cerita Isra dan Mi'raj ya. Bagaimana Allah bawa Nabi ke Baitul Maqdis dulu, baru naik langit. Agar bila Nabi dah turun daripada langit, bila orang tanya Rasulullah, apa yang kau lihat? Nabi boleh cerita tentang Baitul Maqdis. Sebelum Nabi cerita tentang Baitul Maqdis, orang-orang Mekah yang pernah pergi Baitul Maqdis, dia boleh double check. Bila Rasulullah kata tiang tu dekat sini, okey betul. Tiang itu kat situ, betul. So dia pun boleh check. Bayangkan kalau Allah tak bawa Nabi singgah Baitul Maqdis directly daripada Mekah ke langit. So bila Nabi cerita tentang langit, siapa yang nak double check? Kita boleh cakap, Islam sami'na wa ata'na, betul. Tapi orang bukan Islam, how dia pun nak check balik, double check? So tak boleh. Sebab tu Allah takdirkan pi ke Baitul Maqdis agar benda yang boleh check. So macam saya cakap, apa yang saya cerita kat para ibu ayah malam ni, saya datangkan dalil dia, saya sebutkan rujukan dia. Para ibu ayah boleh balik tengok, Ustaz, last week you salah lah. Saya boleh terima. Sebab itu Islam berjalan. Dia harmoni begitu. Dia tak boleh, apa yang saya cakap, ikut sajalah. Ustaz ambil mana ni? Saya mimpi saya punya ni. Tak boleh. Sebab dia bukan begitu Islam berjalan. Tapi malangnya hari ni dia kelihatan dia nak dibawa ke arah begitu. Itu yang sedih sikit tu. Okay? Biarlah Islam itu berjalan dengan kehujahan. Seperti mana Nabi Muhammad SAW ajak kita. Knowledge. Bukan seperti mana yang diharapkan oleh kaum Samud. Nak tengok miracle saja. Bila miracle tu dah keluar, tak mau ikut juga. Macam tu. Boleh tak saya ingat? Tapi Ustaz, kalau kita diajarkan macam dalam surah Al-Mulk tu, benda-benda yang gaib kita tak tahulah kan. So kita tak boleh nak gunakan akal kita tak tercapai kan. Separuh kita boleh berhujah, tapi bab-bab yang gaib kita tak tahu. Ya, betul. Maksudnya untuk kehujahan akademik ini perlu hujah. Tapi untuk keimanan tentunya kita kena sami'na wa ata'na. Cuma poin saya, kita jangan berlebihan dalam maksudnya perkara ghaibiyat ini berlaku. Cuma maksud saya kita ambil kesempatan atas benda itu. Maksudnya kita beriman dengan syurga neraka itu betul. Tetapi benda-benda yang sentimen ni, maksud saya macam mana? Yang abstrak ni. Hari ni kita terlalu banyak pakai. Kita masih nak buktikan macam tu dah macam kes-kes nak tengok miracle saja kan. Yalah, betul lah tu Ustaz. Yalah nak tengok orang terbang. Bukan kita judge orang macam tu. Ada lagi soalan tu nampaknya tu dekat dekat chat ni. Dia rasa ni tadi. Betulkah ibunda Nabi Ismail Siti Hajar adalah cucu Nabi Saleh? Soalan ni. Tak betul. Tak betul sebab tak betul. Sebab jarak dia jauh. Sorry, jap. Bukan tak betul. Kita akan sampai bab tu minggu depan. Nanti saya akan saya takut nak jawab lah. Tuan Hafiz nanti minggu depan kita masuk Nabi Ibrahim. Kita akan tengok. Betul ke tak betul? Minggu depan lah. Saya takut nak jawab. Saya pernah lalu soalan ni. Ni semua soalan pasal Nabi Adam. Tu tadi yang pasal Siti Hajar kan.
Hmm. Ada lagi soalan? Silakan sahabat. Dekat chat ni rasa tak ada kira ni. Silakan. Ada? Tak ada? Kalau tak ada, kita nak end apa ni, kuliah ni. Nak tutup. Assalamualaikum. Ya. Boleh ikut. Nak tanya lagi? Ke tak ada dah? Tak ada. Okeylah Ustaz, kita tutuplah kuliah kita hari ni. Dah 10.40 dah. Silakan Ustaz. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah merazaqna fahma nabiyyin afdal mursalin wa lamal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.